inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea serta warga maya sekalian. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam faram dan salam satu bahasa. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama untuk bersua dalam forum maya kita pada hari ini. Saya, Nur Ilia binti Muhammad Sokri, akan bersama-sama anda sekalian untuk mempengerusikan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, suka untuk saya katakan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi bahasa komunikasi kita, masyarakat di Malaysia. Namun begitu, penggunaan bahasa rojak makin hari makin membimbangkan. Masyarakat lebih suka bertutur dengan mencampur adukkan bahasa. Hal ini terlihat remeh, namun ianya mengganggu gugat kedudukan bahasa Melayu. Kenapakah hal ini berlaku? Persoalan inilah kunci utama yang kita akan bincangkan pada hari ini. Penggunaan bahasa rojak, realiti masyarakat milenial. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, saya perkenalkan ahli panel pertama kita, nampak yakin dan tenang, Profesor Nurul Husna binti Ghazali yang merupakan pensyarah linguistik bahasa Melayu di Universiti Malaya. Seterusnya, panel kedua kita, segak kacak bergaya orangnya, iaitu Saudara Muhammad Suhaidan bin Muhammad Yusof, seorang penterjemah bahasa yang sekarang bekerja di Institut Buku Negara. Panel kita yang ketiga, segak dan murah dengan senyuman, Saudari Nur Fakirah binti Ramli, iaitu seorang guru bahasa Melayu di SMK Pulau Pandan Jauh ke Tengah. Dan panel kita yang terakhir, juga segak orangnya, Saudari Siti Sarah binti Muhammad Suhaidi yang merupakan pengarah pelajaran negeri Selangor. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri selama 5 tahun. Selamat datang kepada semua ahli panel dan para penonton sekalian ke arena forum maya kita pada hari ini. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah yang boleh Prof kupaskan mengenai bahasa rojak ini antara pencampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan mengapa ini boleh berlaku? Silakan Prof. Terima kasih Saudari Ilia selaku pengurusi forum kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya generasi muda, semakin lesu dan celaru. Hal ini kerana mereka bergelut dengan penggunaan bahasa rojak atau bahasa campuran yang semakin popular serta digunakan secara meluas dalam komunikasi harian. Jika diperhatikan, semakin ramai masyarakat pada hari ini tidak fasih sepenuhnya untuk bertutur dalam bahasa Melayu, terutamanya bagi mereka yang tinggal di bandar-bandar besar kerana mereka lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi. Untuk pengetahuan sidang hadirin sekalian, campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini merupakan sebahagian daripada pijin bahasa penghubung yang dikenali sebagai bahasa rojak di Malaysia. Keunikan bahasa ini terdapat dalam gaya alihannya, iaitu seseorang mungkin akan memulai perbualan dalam bahasa Melayu dan kemudian menyambung atau mencampurkan satu atau dua perkataan dengan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, drama Melayu seperti Suamiku Paling Sweet, Suri Hati, Mr. Pilot, Abang Bomba I Love You dan pelbagai tajuk drama lain lagi jelas membuktikan bahawa kebelakangan ini hiburan di negara kita tidak dapat lari daripada bahasa rojak.
Hal ini belum dikira lagi dengan dialog yang dituturkan oleh pelakon dalam drama-drama berkenaan. Malah, dalam drama-drama lain yang tajuknya tidak menggunakan bahasa rojak pun terdapat banyak dialog yang menggunakan bahasa rojak, khususnya campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, seperti panggilan I dan you yang menggantikan panggilan saya dan awak. Kita tidak dapat menafikan bahawa realiti sebenar masyarakat hari ini gemar menggunakan bahasa rojak dalam pertuturan harian. Masalah itu berpunca daripada sikap dan mentaliti sebahagian besar masyarakat yang beranggapan bahawa dengan menggunakan bahasa lain daripada bahasa Melayu, khususnya bahasa Inggeris, akan menyebabkan seseorang itu dipandang sebagai seorang yang berpendidikan tinggi. Mentaliti sebegini haruslah dibuang dari pemikiran kita. Sebaliknya, kita haruslah berbangga apabila dapat bertutur menggunakan bahasa ibunda kita sendiri. Kita sebagai pencinta bahasa Melayu haruslah menggambling tenaga untuk memastikan bahasa Melayu terus gah di Malaysia, bumi tercinta ini. Bak kata pepatah, jika anda tidak mampu mengubah tiupan angin, anda boleh mengubah layarnya. Sekian sahaja dari saya. Izinkan saya akhiri dengan serangkap pantun. Tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa, indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Sekian, terima kasih. Betul. Saya sangat bersetuju dengan pandangan panel pertama. Media seperti siaran drama-drama terkini sangat mempengaruhi cara masyarakat menggunakan bahasa Melayu pada era globalisasi ini. Media terlalu banyak mempergunakan bahasa rojak sehingga ianya dinormalisasikan oleh masyarakat. Jika tidak dibendung, maka ianya boleh mewujudkan satu bahasa baru iaitu bahasa rojak di Malaysia. Baiklah, persoalan seterusnya. Seperti yang kita tahu, masyarakat kita di Malaysia ini menggunakan dialek mengikut negeri masing-masing. Bagaimana pula antara pencampuran bahasa dan dialek ini? Adakah ianya masih dikategorikan bahasa rojak atau sebaliknya? Silakan Cik Suhaidan untuk perkongsian. Terima kasih Saudari Ilya selaku pengurusi forum kita pada hari ini. Bahasa rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam suatu pertuturan. Dialek negeri juga boleh diklasifikasikan sebagai bahasa rojak kerana digunakan di dalam pertuturan seharian dan agak berlainan dengan bahasa Melayu baku. Sebelum saya mengupas dengan lebih mendalam, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai variasi bahasa dari aspek kepelbagaian dialek. Variasi bahasa merupakan kepelbagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosakata dan tata bahasa. Manakala dialek pula variasi bahasa yang masih difahami oleh pengguna dalam sesuatu masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi. Dialek juga adalah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Dialek mempunyai bentuk tertentu, dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bentuk yang standard ataupun baku dari segi sebutan, tata bahasa dan penggunaan kata-kata tertentu. Tetapi perbezaannya tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. Dialek selalunya digunakan dalam situasi tidak formal, namun terdapat kecenderungan pengguna bahasa yang mencampurkan unsur dialek dalam penggunaan pada situasi formal. Sebagai contoh, di dalam logat Kelantan, perkataan seperti kawe atau ambo bermaksud saya, goyak bermaksud beritahu, make bermaksud makan, bakpo kenapa, tak ada gapo, tidak ada apa-apa dan bekwah bermaksud kenduri adalah antara dialek Kelantan yang biasa diucapkan dan didengari dalam kehidupan seharian masyarakat negeri ini. Sepanjang saya mengkaji berkenaan dialek Kelantan, apa yang saya temui adalah terdapat dialek lain yang menyerupai dialek Kelantan iaitu dialek Kedah Hulu. Dialek yang digunakan tidaklah sama 100%, tetapi ada juga perkataan yang sama dan berbeza di antara kedua dialek tersebut. Misalnya, gi bermaksud pergi, murih bermaksud marah, jemuh bermaksud bosan, nusuk bermaksud sembunyi, hambat bermaksud halau, takir bermaksud belah, mapoh bermaksud mati, gomo bermaksud bergaduh, sokmo bermaksud setiap masa. Dan perkataan ok yang bermaksud tunggu dulu atau tahan,
Selain itu, masyarakat Kedah Hulu juga menggunakan perkataan kelik bagi menggantikan perkataan balik. Mu bermaksud kamu dan mari bermaksud datang. Contoh ayatnya adalah seperti mu kelik bila, yang bermaksud bilakah kamu akan pulang. Dan contoh ayat yang kedua ialah bila mu mari sini, yang bermaksud bilakah kamu datang ke sini. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahawa pengaruh dialek Kelantan wujud di Kedah Hulu. Hal ini adalah demikian kerana sebahagian kecil daerah Kedah bersempadan dengan negeri Kelantan. Terima kasih Encik Suhaidan atas penerangan sebentar tadi. Bahasa Melayu Rojak digunakan kerana pencampuran pelbagai suku kaum yang terikat dengan dialek masing-masing. Baiklah, panel ketiga. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu Rojak ini digunakan dalam masyarakat kita pada hari ini? Silakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Ahli panel dan hadirin yang dihormati sekalian. Bumi mana yang tidak ditimpah hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Hidup ini ada pasal surutnya, adakala kita berada di atas, adakala berada di bawah. Demikian halnya dengan bahasa dan sastra Melayu. Kita semua tahu di mana bahasa Rojak ialah satu fenomena bahasa yang mencampur baurkan antara bahasa Melayu dengan bahasa asing lainnya. Bahasa Rojak yang terdiri di Malaysia terdapat atas percampuran antara bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa India, bahasa Cina dan tidak ada juga bahasa moden yang diubah sesuai mengikut trend terkini. Bagaimana boleh berlakunya bahasa Rojak ini? Pasti terdapat faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya bahasa Rojak ini. Antara faktor-faktor berlakunya bahasa Rojak ialah kemajuan teknologi. Walaupun tidak berkomunikasi secara langsung dengan individu lain, manusia mudah terdedah kepada pelbagai bentuk komunikasi lain seperti internet, televisyen dan media sosial lain. Oleh itu, tidak mustahil sekiranya bidang linguistik merupakan aspek yang paling mudah menerima penyerapan unsur bahasa lain atas dasar memaksimalkan penyampaian mesej. Penggunaan teknologi secara tidak langsung telah menyebabkan komunikasi perlu menjadi lebih ringkas, mudah untuk difahami tanpa mengira bangsa, kaum, agama dan negara. Tambahan pula, dalam komunikasi maya, penggunaan diandaikan sebagai individu aktif yang berperanan sebagai penghubung, pencipta dan kolaborator. Oleh hal yang demikian, melalui peranan-peranan tersebut, tidak mustahil sekiranya pengguna teknologi begitu cepat menerima, menyerap dan beradaptasi dengan bahasa-bahasa yang digunakan sehingga dapat membentuk rangkaian komunikasi yang segera difahami oleh pengguna-pengguna lain. Teknologi maklumat pada hari ini telah menimbulkan fenomena kewujudan beberapa istilah dan pemikiran yang baru. Jadi kemajuan teknologi ini tidak lari dalam berlakunya fenomena bahasa Rojak ini. Seterusnya, nilai komersial turut menjadi antara faktor berlakunya bahasa Rojak. Penggunaan bahasa yang bercampur aduk dengan bahasa asing di papan iklan ataupun mana-mana papan tanda lain. Ayat-ayat yang digunakan lazimnya menarik perhatian, dianggap lebih jelas, mudah dan penyampaian mesej lebih efektif hingga boleh mempengaruhi penerima. Maka pengiklanan akan lebih memberi tumpuan pada nilai komersial bahasa berbanding perhatian akan keracunan bahasa yang bakal berlaku secara terang-terangan. Lagipun dari sudut ekonomi, penutur bahasa menyerapkan perkataan bahasa asing khususnya bahasa Inggeris bagi menggantikan perkataan dalam bahasa Melayu yang dilihat lebih panjang berbanding dengan perkataan bahasa Inggeris demi kelancaran komunikasi dan kefahaman. Apabila membicarakan faktor-faktor bahasa Rojak, padanan istilah turut tidak terkecuali dalam kewujudan bahasa tersebut. Keadaan masyarakat yang multi-language sering mencampur adukkan bahasa dengan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam berkomunikasi, di mana ia melibatkan usaha individu tersebut untuk menyatakan sesuatu dengan maksud sebenar yang ingin disampaikan. Selain itu, kita juga sudah terdedah dengan istilah-istilah tertentu yang telah digunakan sejak sekian lama, seperti istilah perubatan dan kesihatan, kejuruteraan dan lain-lain. Jadi, perkataan tersebut dikekalkan demi memberi kesan yang lebih efektif, tepat dan bermakna selain mengelak daripada mempunyai huraian yang panjang dan melirik. Dari segi inilah, peranan pencampuran bahasa itu seolah-olah betul, kerana sifat bahasa yang paling utama ialah bahasa perlu menjadi alat komunikasi yang boleh difahami oleh manusia untuk mereka berkomunikasi antara satu sama lain ataupun dengan alam sekeliling. Jadi setakat ini sahaja sidang forum saya. Kembali kepada pengurusi forum, Cik Ilya. Nampaknya isu penggunaan bahasa Rojak boleh menjadi serius kerana ianya melibatkan status linguistik bahasa kita sendiri. Oleh itu,
Panel yang keempat, apakah implikasi yang boleh berlaku sekiranya penggunaan bahasa Melayu rojak ini diteruskan? Silakan. Terima kasih pengerusi majlis. Sekarang kita beralih pula kepada implikasi penggunaan bahasa rojak secara tidak terkawal. Terdapat 3 implikasi utama akibat penggunaan bahasa rojak. Antaranya ialah menjejaskan keberkesanan komunikasi dalam masyarakat. Dalam komunikasi tidak formal, setengah orang mungkin menganggap penggunaan bahasa rojak merupakan perkara yang biasa. Kerana sifatnya yang sementara, kita tidak perlu terlalu risau, tetapi apabila bahasa rojak kerap dan sering kali digunakan secara meluas dalam komunikasi rasmi, kesannya amat ketara kerana mungkin terbit dalam media cetak ataupun media elektronik dan mudah mempengaruhi masyarakat. Perkara yang semakin merisaukan ialah generasi muda didapati semakin cenderung dalam menggunakan bahasa yang rancu dalam komunikasi seharian dengan mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sehingga menghasilkan bahasa rojak yang boleh menenggelamkan peranan bahasa Melayu yang standard. Senario ini mungkin dianggap biasa dalam komunikasi lisan dan tidak formal, tetapi keterbiasaan tersebut akan memberi pengaruh yang besar dalam komunikasi bertulis bahasa Melayu. Lebih teruk lagi, sikap tidak menghargai bahasa kebangsaan lambat laun akan menyebabkan kemerosotan kredibiliti bahasa Melayu. Bahkan tidak mustahil jika bahasa lain akan menggantikan bahasa Melayu. Walaupun begitu, amalan mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing akan mengakibatkan kemerosotan kualiti dan juga menjejaskan kredibiliti bahasa Melayu. Jika penggunaan bahasa Selangor, bahasa rojak dan bahasa caca merupa semakin berleluasa, generasi muda akan hilang keyakinan terhadap kewibawaan bahasa Melayu kerana penggunaan bahasa yang baik, betul dan tepat semestinya mencerminkan bangsa yang menuturkan dan juga menggunakan sesuatu bahasa tersebut. Oleh itu, bahasa Melayu sepatutnya dipelajari bukan hanya melalui pertuturan yang betul, tetapi juga melalui penulisan yang tidak bercampur aduk dengan bahasa yang lain. Percampuran bahasa yang berlaku sudah pasti akan menimbulkan pelbagai impak negatif yang akan menyebabkan kekeliruan jati diri bangsa Malaysia. Melalui ledakan media sosial, penyalahgunaan bahasa rojak dan istilah ciptaan sendiri yang mengetepikan bahasa Melayu yang standard semakin membimbangkan. Sungguh pun ianya kelihatan normal bagi setengah masyarakat. Mereka juga harus sedar bahawa dengan penggunaan bahasa rojak dalam komunikasi seharian akan menyebabkan mereka terbiasa dan juga sukar untuk mencipta ayat dengan menggunakan satu bahasa sahaja. Bahasa Melayu yang sepatutnya digunakan sebagai bahasa standard, khususnya dalam apa-apa bentuk formal, akan mengalami keracunan bahasa apabila berlaku percampuran dengan bahasa asing. Sebagaimana yang diumpamakan oleh Datuk Seri Dr. Rais Yatim, sekerat ular, sekerat belut, sekaligus menggambarkan kekeliruan jati diri pengguna tentang bahasa yang mereka gunakan. Begitulah bahayanya barah bahasa rojak jika terus dibiarkan. Masyarakat kita akan hilang identiti bahasa bangsanya. Jadi, sebelum tirai forum kita tutup, ingin saya rumuskan bahawa penggunaan bahasa rojak ini perlu dilihat sebagai sesuatu yang serius. Semua pihak tidak seharusnya bersikap acuh tak acuh dengan isu penggunaan bahasa rojak ini. Bahasa Melayu bukan sahaja bahasa untuk kaum Melayu, namun ianya merupakan bahasa komunikasi perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jaga bahasa kita, lambang daulatnya negara tercinta. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita mestilah berusaha sehabis baik dalam memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Ini kerana sebagai penutur bahasa Melayu, kita bertanggungjawab dalam memastikan bahasa ibunda kita tidak hilang di telan zaman. Jangan pernah mengubah bahasa Melayu yang sedia ada. Bahasa Melayu menunjukkan kesatuan dan keharmonian pelbagai bangsa. Jangan merojakkan bahasa kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para panel forum pada hari ini. Sungguh banyak maklumat dan kesedaran yang telah diterapkan sepanjang sesi forum pada hari ini. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri sendiri. Wallahualam, saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.